Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Yang semalam udah faham ke wal jahlu intifa'ul ilmi bil maqsudi. Maksudnya antara jahil dengan ilmu nih dia punya takabul. Takabul nih maknanya dia punya pertentangan antara jahil dengan ilmu nih adalah pertentangan wujudiyin wa adamiyin. Maknanya satu ada, satu lagi tak ada. Ilmu maknanya ada, jahil maknanya tidak ada ilmu. Intifa itu maknanya adami. Intifa ni bila ilmu tidak ada, ternafinya ilmu, maka jadilah jahil. Mutaqabilat ada berapa semua? Ada 4 bentuk mutaqabilat. Perkara yang berlawanan ni dia ada 4 bentuk. Al-mutaqabilatu ala arba'ati anha'in. Tak tahu anda ingat ke tidak? Dalam mantik biasa ada disebut ni, al-mutaqabilatu ala arba'ati anha'. Satu taqabul wujudiyaini. Taqabul wujudiyaini, pertentangan antara dua benda yang ada dengan ada. Yang taqabul wujudiyaini ini terbagi kepada 2 pula. Satunya ta'aqqulu ahadihima mawqufun 'ala al-akhar. Memahami salah satu bergantung kepada memahami satu lagi. Ini dipanggil taqabulu at-tadayuf. Dan yang kedua, ta'aqqulu ahadihima tidak bergantung kepada memahami yang satu lagi. Yang ini dipanggil taqabulu apa nama ni? Tadad. Taqabul tadad. Taqabul tadayuf ni macam taqabul antara al-abu wal ibnu, bapa dengan anak. Al-abu wal ibnu, bapa dan anak. Dua-dua tu wujudi tu. Bapa pun wujudiyun. Wujudi maksudnya sesuatu yang ada. Ibn pun wujudi, sesuatu yang ada. Dan memahami, nak faham bapa kena faham ibn. Satu orang tak difahami dia sebagai bapa kalau dia tidak ada ibn. Demikian juga satu orang tak akan jadi ibn kalau dia tak ada bapa. Jadi taqabul macam tu namanya taqabulut tadayuf. Daripada perkataan idhafah. Salah satu disandarkan kepada satu lagi. Ibn disandarkan kepada ab disandarkan kepada ibn. Taqabul macam tu wujudiyaini, dua-dua yang ada. Taqabul wujudiyah ini dia akan ada wasitah antara keduanya tu. Macam antara ibn dengan ab ada wasitah. Yang bukan ibn dan bukan ab, seperti akh, seperti seperti jad dan sebagainya. Yang bukan ibn dan bukan ab. Taqabul wujudiyin akan ada wasitah yang banyak. Berbeza taqabul wujudiyin wa adamiyin, tidak ada wasitah. Okey, boleh faham? Taqabul wujudiyin yang satu lagi apa tadi? Taqabul tadad. Macam contoh merah dengan biru. Merah wujudi, syai'un wujudiyun, sesuatu yang bersifat ada. Biru pun syai'un wujudiyun. Jadi merah dengan biru taqabul dia, pertentangan dia tu pertentangan wujudiyain. Dua-dua yang bersifat ada.
Dan dia ta'akkulu ahadihima ghairu mawqufin 'ala al-akhar. Nak memahami salah satu tidak bergantung kepada memahami satu lagi. Kita boleh faham merah tanpa memahami biru. Tanpa mengenali biru pun kita boleh mengenali merah. Begitulah sebaliknya, kita boleh mengenali biru tanpa mengenali merah pun. Taqabul macam tu namanya taqabulu at-tadad. Kemudian taqabul wujudiyyin wa adamiyyin. Taqabul antara satunya bersifat ada dan satu lagi bersifat tiada. Ini contoh sekarang ni. Jahal dengan ilm. Pertentangan ataupun perlawanan, pertentangan ataupun perbezaan antara ilmu dengan jahal ini, dia punya pertentangannya ialah satunya ada, satunya tiada. Ilmu tu wujudiyun, ilm wujudi, dan jahal tu ialah adami, tidak ada. Sebab tu musannif buat ta'rif intifa'. Al-jahlu intifa'ul ilmi. Taqabul macam ni, wujudiyin wa adamin, dia terbahagi kepada dua juga. Satunya ta'akkulu ahadihima mawqufun 'ala al-akhar. Memahami salah satu bergantung kepada memahami satu lagi. Macam inilah ilmu jahal. Kita nak memahami jahal, kita kena faham ilmu dulu. La yutasawwarul jahlu illa ba'da tasawwuril ilm. Kita tak dapat gambarkan jahil, melainkan kita kena boleh gambarkan dulu ilm. Sebab tu jidar kan, jidar dinding. Kita tu dah kata, tak boleh kita kata al-jidaru jahilun. Dinding itu jahil. Sebab apa? La yutasawwaru al-ilm fihi. Kita tak boleh gambarkan pada jidar, pada dinding ada ilmu. Maka tak boleh nak gambarkan padanya ada jahil. Sebab taqabul wujudi wa adam itu satunya ada. Bila yang ada tu tiada, maka jadi jahil. Sesuatu yang boleh ada ilmu. Sebab tu dalam syarah tu kan, syarah buat apa? Ma min sya'dihi tu an yu'lam, ataupun ma min sya'nihi an yuqsada liyu'lam. Okey. Ilmu tu ma min sya'ni an yu'lam. Sesuatu yang sepatutnya diketahui bila tiada tu. Kan, bila tiada diketahui tu, tiada. Yang sepatutnya ada tapi tiada, maka tiada tu jadi jahil. Pada dinding, bolehkah kita kata sepatutnya dia ada ilmu? Bolehkah? Pada dinding, sepatutnya ada ilmu. Tak boleh kan? Tak boleh. Pada orang boleh lah, pada orang. Pada manusia, pada lembu pun tak boleh. Tak kata jahil lembu tu. Tak boleh. Sebab dia tidak ada ma min sya'ni an ya'lam. Sesuatu yang sepatutnya dia mengetahui itu tidak ada pada dia. Perihal untuk mengetahui itu tidak ada. Sebab tu tak boleh disifatkan sebagai jahil. Jadi boleh disifatkan jahil ni pada sesuatu yang berkemungkinan untuk mengetahui, berkelayakan untuk berilmu, untuk mempunyai ilmu. Jadi taqabul antara ilim dengan jahil ni termasuk dalam taqabulu adamiyyin, wujudiyyin wa adamiyyin. Dan bila mana memahami salah satu untuk faham ilmu, untuk faham jahil bergantung kepada memahami ilmu, maka taqabul yang macam ni dinamakan taqabulul adami wal malakah. Taqabul al-adami wal malakah. Boleh faham? Adam tu mana tiada, malakah tu memiliki. Ilim memiliki sifat tahu. Adam tidak memiliki sifat tahu. Malakah ni mana apa? Memiliki sifat tahu. Jahil tidak memiliki sifat tahu. Boleh faham? Dan satu lagi, taqabulu wujudiyyin wa adamiyyin ini, kalau untuk memahami salah satu tidak perlu kepada yang satu lagi, itu namanya taqabulul ijabi was salbi. Macam kita kata Zaidun ada dengan Zaid tiada, ataupun Zaid berdiri dengan Zaid tidak berdiri.
Itu kan wujudiyin wa adamiyin kan. Berdiri itu wujudi dan tidak berdiri itu adami. Boleh faham? Tapi nak memahami tidak berdiri, tak perlu kita faham berdiri dulu, ataupun begitulah sebaliknya. Untuk kita faham macam mana Zaid tidak berdiri, tak perlu kita kena memahami bagaimana berdiri dulu, tak perlu. Jadi taqabul macam tu namanya taqabulul ijabi wassalbi. Satu ijab ni mensabitkan ijab mana apa, mengatakan ada, salab tu mengatakan tiada. Samjai baik. Boleh faham tak? Jadi ilmu dan jahal taqabul mana satu? Wujudiyin ke wujudiyin wa adamiyin? Ya. Tolong jawab. Ya. Hah? Tak ada wujudiyin, dia ada wujudiyaini ataupun wujudiyin wa adamiyin. Yang mana satu? Ya. Ya. Siapa yang jawab tadi tu? Rusli kan? Ya Rusli, teruskan jawab. Taqabul wujudiyin wa adamiyin. Satu bersifat ada dan satu lagi bersifat tiada. Ilmu wujudi, jahil itu adami. Sebab adami itu yang musannif guna perkataan intifa. Wal jahlu intifa'ul ilmi bil maqsudi. Boleh faham? Satunya ada, satunya tiada. Dan nak memahami jahil, kena faham ilmu dulu. Kalau kita tidak mengenali ilmu, kita macam saya buat contoh dinding tadi, kita tak mengenali ilmu pada dinding, maka kita nak mengenali jahil pada dinding pun tak boleh. Ma'rifatu ahadihima mauqufatun ala ma'rifatil akhar, ataupun apa tu dipanggil tawaqqufu ahadihima, apa tu, tawakkuf ini memahamilah, ahadihima mauqufun ala al-akhar. Nak memahami salah satu, kena faham yang selagi. Kesimpulannya apa? Taqabulu wujudiyaini, taqabul antara dua benda ada, terbahagi kepada dua. Taqabulu wujudiyin wa adamiyin juga terbahagi kepada dua. Ta'akkulu ahadihima mauqufun 'ala al-akhar ataupun tidak. Okay. Kalau ta'akkulu ahadihima mauqufun 'ala al-akhar dalam taqabulu wujudiyaini, ini dipanggil taqabulu tadayuf. Tadayuf ataupun taqabulul mutadayifaini. Dalam taqabul wujudiyin wa adamin pula, kalau ta'akkulu ahadihima mauqufun 'ala al-akhar, dipanggil taqabulul adami wal malakah. Aimah ikhtilaf ni tentang al-maut wal hayat. Sama ada dia tu taqabulu wujudiyin wa adamiyin ke ataupun taqabulu wujudiyaini. Adillah muta'aridah kan, dalil-dalil bertentangan. Kalau kita tengok Quran kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah cipta mati dan hidup. Bermakna kedua-dua tu wujudi. Mati dan hidup. Mati pun dicipta oleh Allah, mati pun makhluk yang ada. Hayat pun makhluk yang ada dicipta oleh Allah. Sebab tu mati ni akan disembelih di pada mahsyar nanti. Yutabil mauti fi surati kabsh. Kematian, maut akan dibawa datang di pada mahsyar dalam bentuk seekor kabsh, kibash. Lalu akan disembelih, fayudbah bainal jannati wan nar. Akan disembelih di antara syurga dan neraka. Fayuqalu khuludun.
Kemudian akan dibuat pengumuman kekal semua. Ahli neraka pun kekal, ahli syurga pun kekal dalam syurga. La mauta, tidak ada lagi kematian sebab kematian sudah disembelih. Berdasarkan dalil-dalil ini, ba'dul a'immah kata taqabul antara maut dengan hayat ni taqabul wujudiyya ini. Okey ya. Tapi kalau kita tengok pada sudut yang lain pula, mati itu apa makna mati? Mati itu dengan makna salbul hayati, buang kehidupan, buang hidup. Seseorang hidup, Allah Ta'ala buang hayat daripada dirinya, dia pun mati. Kalau kita tengok ni, dia akan jadi taqabulu wujudiyyin wa adamiyyin. Dia akan serupa dengan taqabul antara jahil dengan ilmu. Akan serupa dengan taqabulu al-jahli wal ilmi. Taqabulu wujudiyyin wa adami. Satunya wujudi, hayat tu bersifat wujudi, dan maut tu bersifat adami. Sebab asalnya ada ke tak ada. Asal hidup ke asal mati? Asalnya. Asalnya tiada kan mati asalnya. Hal ta'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah datang pada satu masa, datang kepada manusia satu masa yang mana lam yakun syai'an madhkura, yang mana manusia ni tak ada sebarang sebutan pun, wujud pun tak ada sebarang hidup pun. Jadi asalnya maut, asalnya tiada. Kemudian Allah beri kehidupan. Walladhi ahyaakum, Allah beri hidup. Thumma yumitukum, kemudian matikan balik. Kemudian thumma yuhyikum, Allah akan hidupkan balik. Kalau kita tengok pada ni, maka dia akan jadi taqabulu al-adami wal malakah, dengan mana asalnya tiada, lalu Allah beri pinjam kepada manusia ni wujud, beri pinjam ada, beri pinjam hidup, kehidupan pada manusia. Dia hidup sehingga beberapa masa. Nanti bila Allah Ta'ala buang hayat tu dari diri manusia, manusia akan mati. Kalau taqabulnya Adam wal malakah, taqabul wujudiyyin wa adamiyyin antara maut dengan hayat ni, maka dia tidak ada wasitah, tidak ada tengah-tengah tu. Antara maut dengan hayat tu tidak ada tengah-tengah. Bila habis saja hayat, manusia akan mati. Tidak ada yang namanya tengah-tengah. Okey ya, pihak yang mengatakan maut dan hayat ni wujudi, dia kata dah dalam Quran la yamutu fiha wa la yahya. Ahli neraka kan, la yamutu fiha wa la yahya, tak mati tak hidup. Maknanya ada wasitah, ada tengah-tengah. Yang namanya tak mati dan tak hidup. Macam mana tak nak jawab? Ya. Macam nak jawab? Antara dua tu kan pendapat yang rajihnya, taqabul maut wal hayat ni taqabulu al-adami wal malakah, seperti taqabulul ilmi wal jahli kan. Betul? Betul ke betul? Sebab tu tak boleh disifatkan mati, melainkan pada makhluk yang mana min sya'nihi an yahya, yang mana punya upaya untuk hidup, baru kita kata mati. Kalau batu, kita tak kata mati dia, sebab dia tidak ada upaya hidup. Batu bukan makhluk bernyawa kan. Kita tak akan kata batu, matilah batu itu hari ini, kita akan sembahyang jenazah sekerana batu telah pun meninggal dunia. Tak ada. Okay, kita akan kata matilah manusia, matilah makhluk yang bernyawa, matilah ayam, itik dan sebagainya. Berarti maut dan hayat ni taqabulnya taqabulu al-adam wal malakah. Maut berlaku pada makhluk yang ada upaya hidup. Bila taqabul dia tu satu wujudi, satu adami, dia tidak ada wasitah, tidak ada pertengahannya. Habis tu macam mana Quran kata la yamutu fiha wa la yahya, ahli neraka tak mati dan tak hidup? Jawapannya gini kan, itu Quran cakap tu dari sudut lain tu. Ahli neraka tetap hidup. Tetap hidup.
Cuma dikatakan tak hidup tu kerana kehidupan mereka dalam neraka tak layak untuk dinamakan kehidupan. Hidup apa macam tu, nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, nak enjoy, nak seronok tak boleh. Jadi kehidupan yang tak layak untuk dinamakan kehidupan. Tapi dalam masa yang sama mereka tidak mati. Bahkan mereka minta untuk mati pun Allah tak bagi. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka minta pada Malik, penjaga neraka Jahannam kan. Ya Malik, wahai Malik, kabarlah, beritahulah Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Allah Ta'ala Tuhan kamu tamatkan riwayat kami. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Tapi tak boleh. Jadi mati pun tak boleh. Maknanya mereka tetap hidup. Cuma hidup mereka itu tak layak untuk dinamakan kehidupan. Sehingga Quran kata la yahya, la yamutu fiha, tak mati memang tak mati. Wala yahya, dalam masa yang sama hidup tetapi tak layak untuk dinamakan kehidupan. Bukan mana ada wasitah, wasitah tak ada. Bahkan hayat ahli neraka ni lebih besar daripada hayat kita di dunia ni. Kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Mereka punya kulit tu, kalau kita bertukar sel-sel kita mungkin berapa, mungkin setahun sekali ke, ataupun maknanya sel kita pun bertukar secara kita pun tak sedar kan. Tapi ahli neraka sel bertukar setiap masa, setiap kali. Kullama nadiyat juluduhum, setiap kali masak kulit mereka dibakar api neraka, baddalnahum, kami tukar sel-sel kulit mereka itu, sel badan mereka tukar. Baddalnahum juludan ghairha, kulit yang lain, supaya mereka merasai azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Jadi hidup mereka adalah hidup yang lebih kuat, hayat yang lebih kuat berbanding hayat orang-orang yang ada di dunia ni. Tetapi disifatkan sebagai tak hidup kerana apa? Kerana kehidupan itu tak layak dinamakan kehidupan. Boleh faham? Naam, boleh faham? Nah, jadi kembali sini al-jalud. Ya, ada soalan kah? Boleh apa tu? Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Wal jalu, jadi jahil itu taqabulnya taqabulul wujudiyin wa adamiyin, ataupun kita kata taqabulul adami wal malakah. Intifa'ul ilmi, ternafinya ilmu, tiadanya ilmu, bil maksudi, terhadap sesuatu yang sepatutnya menjadi carian. Sepatutnya kita cari benda tu, tapi kerana tak tahu, maka kita pun tak cari. Okey. Itu jahil kita. Jahil macam tu, jahil basit ke jahil murakkab? Jahil sehingga kita tak cari langsung perkara tu. Sebab apa tak cari? Sebab tidak pernah kita dapat gambaran pun tentang benda tu. Jadi jahil macam tu namanya jahil basit. Jahil basit. Okey. Kalau jahil murakkab ni, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Sekarang ni dia tak tahu benda lain kan, dia tak tahu satu perkara lain. Itu jahil basit. Jahil murakkab ni dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu, itu jahil murakkab. Di sini jahil basit ni. Fil asahi was-sahwu al-ghaflatu 'anil ma'lumi. Dan ta'rif as-sahwu pula, as-sahwu, lupa. Sujud, kita kata sujud sahwi. Sebab apa sujud sahwi? Sujud kerana lupa. Lupa tu apa? Al-ghaflatu 'anil ma'lumi, lalai terhadap sesuatu perkara yang sepatutnya kita tahu. Kita sembahyang, sepatutnya kita duduk tahiyat awal, tapi tiba-tiba tak duduk. Itu ghaflah. Tahiyat awal tu kita tahu bahawa dalam sembahyang ni rakaat kedua ada tahiyat awal dan kita kena duduk tahiyat awal. Tiba-tiba berlaku ghaflah.
Ghaflah, kelalaian, sehingga kita tak duduk. Walhal perkara itu kita tahu, perkara itu maklum. Itu namanya as-sahwu. Namanya apa tu? As-sahwu, lupa. Lupa ni boleh dia mendapat peringatan dengan tanbih yang paling minima. Subhanallah, makmum katakan, segera imam pun akan dapat ingatan bahawa dia tertinggal tahiyat awal dengan tanbih yang paling adna. Berbeza nisyan. Nisyan ni lupa yang mana zawalul ma'lum, hilang terus. Dia dah belajar dah dulu kawakib, dia ingat ada kaedah-kaedah sekian kaedah, tapi lupa terus. Lupa tu balik rumah, tak pernah buka kitab dan tak pernah dimuzakarahkan ilmunya jadi lupa terus. Lupa tu nama dia nisyan. Bila nisyan ni nak dapat balik tidak terhasil dengan tanbih. Sekadar subhanallah tak dapat, dia tak akan ingat. Nak ingat balik kenapa dia? Kena ambil uqatan tiba banyak-banyak. Boleh faham dah? Sebab apa duduk rumah tak baca kitab. Duduk makan tidur je. Fa yusta'nafu tahsiluhu kan. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit bagi ilmu ialah lupa ilmu. Jadi macam mana nak rawat dia? Kena dapatkan balik. Tak boleh sekadar tanbih. Subhanallah tak boleh. Berbeza as-sahwu tadi. As-sahwu boleh ingat balik dengan tanbih yang paling minima. Peringatan yang paling minima. Boleh faham? Mas'alatun al-asahhu. Pendapat yang asah annal hasana ma yumdahu alaihi. Elok, baik, bagus. Ini apa? Ialah sesuatu yang dipuji. Dipuji kerana melakukannya. Ma yumdahu, sesuatu yang mana dipuji alaihi kerana melakukannya. Wal qabiha ma yudhammu alaihi. Dan buruk pula, jelek, keji, apa dia? Ma yudhammu, perkara yang mana dicela kerana melakukannya. Faman la wala, perkara yang mana tak dipuji dan tak dikeji. La wala, tak dipuji dan tak dikeji. Wasitatun, dia jadi wasitah antara hasan dan qabih. Berarti taqabul hasan dan qabih ni taqabul wujudiyaini ke wujudiyin wa adamiyin? Yang mana satu? Ada wasitah tu. Ada wasitah, ada perkara yang di tengah-tengah. Dia tidak hasan dan tidak qabih. Jadi yang ada wasitah ni taqabul, saya dah sebut tadi, wujudiyaini ke wujudiyin wa adabiyin. Ya zikri. Ya. Taqabul wujudiyaini. Yang ada wasitah ni ialah taqabul wujudiyaini. Hasan pun bersifat wujudi, bersifat ada. Qabih juga bersifat ada. Sebab tu Quran kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan segala amalan kamu. Amalan hasan kamu pun Allah cipta. Amalan qabih kamu pun Allah cipta. Bila kedua-duanya makhluk, ciptaan Allah, maka kedua-duanya ada. Okey? Bila kedua-duanya tu wujudi, ada wasitah. Itu kaedah tu. Wujudiyah ini, perkara yang wujudi, dia ada wasitah dia. Macam kita buat contoh tadi kan, antara ibin dengan ab, ada wasitah. Yang bukan ibin dan bukan ab. Antara merah dan biru, taqabul tadad, ada wasitah. Iaitu apa dia? Banyak warna kan, selain merah, tak biru. Warna hijau, warna putih, warna kelabu, warna oranye, segala macam. Sampai baik. Jadi sini pun sama ni, perkara yang tahassan, yang hasan, yang tak puji dan tak dicela. Itu yang namanya amalan orang munafik tu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila as-salati qamu kusala. Yang mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Munafik punya amalan ni.
tidaklah dia terang-terang macam orang kafir, boleh dikeji macam orang kafir punya amalan, dan tidaklah dia tu terang-terang macam orang mukmin punya amalan, boleh dipuji tak boleh. Jadi ada wasitah, ada tengah-tengah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sama je baik. Saya kata dulu insya-Allah. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.